itu, saya Kashfila bin Abdullah akan membentangkan mengenai pengenalan Murut. Masyarakat Murut merupakan antara salah satu suku kaum yang terkenal dengan keunikan serta kebudayaan yang tersendiri dari sudut adat, budaya, bahasa, agama dan kepercayaan di negeri Sabah. Menurut Siti Aidah, istilah Murut berasal daripada perkataan belut dalam bahasa Bajau yang membawa maksud gunung atau kawasan perbukitan. Hal yang demikian bahawa kebanyakan daripada suku kaum mereka dahulunya telah mendiami sama ada di pesisiran sungai atau kawasan perbukitan. Di samping itu, Murut ini terkenal dengan penggunaan 15 jenis bahasa dan 21 dialek bahasa Murut yang mereka menganut agama Islam dan sebahagian lagi menganut agama Kristian. Masyarakat Murut mempunyai pelbagai budaya tradisi yang masih diamalkan secara turun-temurun. Keunikan adat dan kebudayaan masyarakat kaum Murut telah memupuk minat masyarakat untuk mengkaji serta memahami dengan lebih mendalam berkaitan adat budaya, amalan dan kepercayaan kaum Murut. Bagi mengetahui perkara tersebut, perlulah jelas memahami perkara yang berkaitan adat semasa kelahiran dan adat kematian yang dianuti oleh masyarakat mereka tersendiri. Dikategorikan di kawasan tempat tinggal sebagai tanah tinggi dan tanah rendah. Masyarakat Murut yang menetap di kawasan tanah rendah antaranya Murut Timogon, Murut Bokan, Murut Keningau dan Murut di daerah Beaufort, iaitu di kawasan Lembah Padas. Menurut Jacqueline, dikatakan mereka membina rumah panjang tersebut di kawasan pondok-pondok di pinggiran sungai dan kuala sebagai tempat tinggal yang berdekatan di tepi sungai. Masyarakat Murut sebahagian yang tinggal di kawasan tanah tinggi adalah masyarakat yang dikatakan tinggal di kawasan perbukitan, pegunungan dan hutan rimba. Masyarakat Murut yang tinggal di tanah tinggi adalah seperti Murut Tahol, Murut Timogon, Murut Dalil, Murut Sembakun, Murut Selungai dan Murut Paluan. Populasi masyarakat Murut mencatat sebanyak 102,393 menurut Jabatan Perangkaan Malaysia yang direkodkan pada tahun 2010. Sebanyak 83% daripada keseluruhan masyarakat Murut di Sabah mendiami di kawasan pendalaman Sabah. Antaranya masyarakat Murut di Tenom adalah sebanyak 29,169, Nabawa atau Persiangan sebanyak 25,096, Keningau sebanyak 29,682 dan Tambunan sebanyak 446 orang. Hal yang demikian, masyarakat Murut di Sabah merupakan etnik yang terbesar dan tertua. Dikatakan bahawa suku kaum Murut mempunyai sub-sub etnik yang tersendiri dan mempunyai sistem kehidupan yang bersandarkan dengan adat dan mementingkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, mereka mengamalkan cara hidup sebagai petani, penternak, pemburu dan memungut hasil hutan. Mereka yang tinggal di kawasan Sabah sudah menjadi kebiasaan untuk meneruskan kehidupan. Kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Namun mereka dikatakan etnik yang unik dan kebudayaan dan kepercayaan adat yang diamalkan oleh nenek moyang mereka sehingga ramai masyarakat yang minat untuk mengkaji kebudayaan yang mereka amalkan. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan isi yang seterusnya, iaitu kemunculan adat kepercayaan dalam masyarakat Murut. Seperti yang kita tahu, masyarakat terdahulu mereka mempunyai satu kepercayaan, yaitu kepercayaan yang bersifat animisme. Apakah kepercayaan bersifat animisme? Kepercayaan animisme ini merupakan sesuatu kepercayaan di mana mereka mempercayai apa-apa sahaja benda ataupun ciptaan yang berada di sekeliling mereka mempunyai roh ataupun semangat di dalamnya. Dan bagi masyarakat Murut, mereka berpercaya bahawa apa-apa saja ciptaan yang berada di sekeliling mereka ini juga mempunyai roh dan semangat mereka yang tersendiri, misalnya tacau, bukit, sungai. Dan dalam masyarakat Murut, mereka percaya ada satu sumber kuasa yang paling besar dan dianggap sebagai permulaan kepada apa-apa juga ciptaan yang berada di bumi, yaitu Aki Kaulung. Aki Kaulung ini dalam bahasa Murut, Aki bermaksud datuk ataupun asas, manakala Kaulung pula bermaksud teragung ataupun terbesar. Aki Kaulung ini dianggap sebagai pencipta kepada apa-apa kejadian yang berada di sekeliling kita. Dan manusia bertanggung jawab untuk mentadbir, menggunakan atau mengusahakan apa-apa saja ciptaan-ciptaan yang diberikan oleh Aki Kaulung untuk manusia hidup dengan lebih baik. Tugas kita hanya untuk mentadbir, bukan untuk memiliki.
Dan seterusnya, kepercayaan yang sedemikian rupa telah memberikan banyak impak terhadap hidup ataupun aspek kehidupan masyarakat Murut. Hal ini dapat kita lihat melalui apa saja penetapan undang-undang ataupun tata cara kehidupan mereka. Semuanya berkaitan ataupun bersandarkan dengan kemahuan alam. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila mereka menetapkan sesuatu undang-undang ataupun adat-adat mereka, tapi adat-adat yang mereka lakukan itu tidak bertepatan ataupun berlanggaran dengan apa yang semangat-semangat di sekeliling mereka mahukan, maka mereka percaya bahawa mereka akan mendapat malapetaka ataupun bala. Malapetaka ataupun bala yang dimaksudkan adalah bencana alam, kemarau, ribut ataupun penyakit yang tidak terubat. Justru mereka haruslah menetapkan apa-apa undang-undang ataupun adat-adat yang mereka lakukan mestilah bertetapan ataupun selaras dengan apa semangat-semangat di sekeliling mereka mahukan. Dan adat-adat ini pada mulanya hanya dilakukan oleh golongan-golongan terawal masyarakat Murut. Akan tetapi perlakuan ini ataupun tata cara ini telah diturunkan secara turun-temurun daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain, dan akhirnya benda ini telah menjadi sesuatu perkara ataupun kemestian yang harus dilakukan oleh masyarakat Murut. Walau bagaimanapun, terdapat banyak faktor yang telah menyebabkan adat ini secara tidak langsung telah berubah ataupun mengalami transformasi ataupun transisi. Tapi bab ini ataupun part ini akan dibentangkan oleh kawan saya selepas ini. Selanjutnya, saya akan membentangkan adat kelahiran masyarakat Murut di Sabah. Terdapat dua kategori. Bagi kategori yang pertama, semasa kelahiran masyarakat Murut di Sabah, si ibu akan mengamalkan penjagaan tubuh badan, yaitu mengambil makanan yang berkhasiat, sayur seperti kubis dan tomato, manakala buah seperti anggur dan apel. Mereka juga mempunyai pantang larang makanan, iaitu mereka tidak mengambil makanan yang mempunyai getah, seperti pucuk ubi. Pucuk ubi ini mengandungi getah dan mempunyai bau yang boleh menyebabkan si ibu pengsan. Mereka juga menitik beratkan penjagaan rambut agar tidak basah. Hal ini kerana rambut yang basah boleh menyebabkan tubuh badan si ibu tidak sehat. Dan terakhir, mereka juga mengamalkan ikat perut. Ikat perut ini digunakan agar darah beku keluar dalam waktu yang singkat. Bagi kategori yang kedua, yaitu selepas kelahiran masyarakat Murut di Sabah, mereka menitik beratkan pemberian nama serta-merta. Hal ini kerana jika lewat memberi nama, kemungkinan anak akan menimpa kemalangan atau kecelakaan. Mereka juga mengamalkan nama berdasarkan alam semula jadi, seperti angin atau bisa yang bermaksud bunga. Mereka juga menghindari nama seperti sandinggi yang bermaksud orang gila. Terdapat juga situasi jika yang bayi baru lahir bernama Abu meninggal dunia sewaktu itu daripada ahli Murut. Setelah itu, terdapat juga bayi yang baru lahir dengan nama Abu. Serta mereka akan menukar nama Abu ke nama yang lain. Hal ini kerana mereka tidak mahu bayi yang baru lahir ini menimpa nasib yang sama dengan bayi yang sebelum ini. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Egensia Gibin, nomor metrik BS 1911-0824. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya dengan 5.0, yaitu kematian masyarakat Murut di Sabah. Umum mengetahui bahwa setiap yang hidup di muka bumi ini pasti akan kembali. Kematian seseorang itu juga tidaklah diketahui bila ianya akan berlaku. Oleh itu, sebagai manusia, tetaplah kita berbuat amal kebaikan untuk menghadapi hari tersebut. Kita pergi kepada 5.1, yaitu adat semasa kematian masyarakat Murut di Sabah. Oke, menurut Ismail Ibrahim ini, bagi masyarakat Murut apabila seorang meninggal dunia, gong atau tawak akan dipalu mengikut rentak tertentu untuk mengumumkan kepada orang kampung bahwa terdapatnya kematian di kampung tersebut. Oleh itu, penduduk kampung pada keesokan harinya boleh berkunjung ke rumah si mati untuk membuat penghormatan terakhir kepada si mati. Menurut kepercayaan yang diwarisi oleh suku kaum Murut ini juga,
Nenek moyang mereka juga mempercayai bahwa jumlah paluan gong amat adalah mengikut jantina seseorang. Dipercayai bahwa sekiranya paluan gong agak panjang dan diakhiri dengan 2 paluan pada akhirnya, menandakan si mati ialah seorang lelaki, dan sekiranya diakhiri dengan 1 paluan gong, bermakna si mati adalah seorang wanita. Mereka juga kebiasaannya akan berkumpul 3 hingga 7 hari mengikut kemampuan masing-masing. Hal ini karena mayat si mati akan disimpan di rumah sementara menunggu keranda siap dibuat dan ahli keluarga yang lain sampai. Sementara itu, kenalan si mati juga boleh membuat penghormatan terakhir kepada si mati sebelum dikuburkan. Dipahami pada masa dahulu, keranda yang dibuat untuk si mati bagi masyarakat Murut ini, kerandanya ialah diperbuat daripada kayu belian. Seterusnya kita pergi kepada 5.1.1, yaitu mayat si mati dibawa keluar dari rumah. Setelah sampai waktu dikuburkan, keranda akan diturunkan dari rumah. Waktu inilah kita boleh melihat betapa keadaan sayu dan sedih menyelubungi keluarga kenalan terdekat si mati. Kesedihan tersebut dapat ditunjukkan melalui perlakuan tarik-menarik keranda yang dilakukan oleh keranda si mati. Keluarga si mati akan berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan keranda si mati daripada dibawa keluar dari rumah. Keluarga terdekat si mati ini melakukan perkara sedemikian adalah sebagai tanda kasih sayang mereka kepada si mati, dan mereka tidak sanggup kehilangan si mati. Dikatakan juga semasa kematian si mati, keluarga si mati ini akan melakukan upacara minum-minum. Mereka akan minum minuman tapai sehingga mabuk untuk melupakan kesedihan yang mereka alami. Sekian, terima kasih. Oke, seterusnya adalah proses membawa jenazah ke kuburan. Oke, upacara pengebumian ini dilaksanakan oleh bomo atau lebih dikenali sebagai lalahan. Oke, semasa membawa jenazah ke kuburan, bendera berwarna putih, berwarna kuning, dan warna merah akan dibawa mengiringi jenazah karena ia melambangkan kerelaan keluarga si mati menyerahkan si mati kepada tanah. Oke, tanah yang digali adalah lebih kurang sekaki bagi memuatkan keranda, dan biasanya keranda tersebut ditanam hanya sebahagian sahaja. Hal ini bagi memudahkan proses yang kedua dilakukan, yaitu proses buang tulang. Oke, and then bagi masyarakat Murut, barang-barang pribadi si mayat seperti pakaian, sumpit, dan parang akan diletakkan di dalam keranda bersama-sama dengan si mati. Seterusnya adalah keberadaan roh si mati sehingga hari ketiga kematiannya. Menurut kepercayaan Murut, roh si mati dianggap masih berada di dalam rumah sehingga hari ketiga. Sekiranya terdapat pakaian atau barang kesukaan si mati tertinggal di rumah, maka awal pagi hari ketiga tersebut keluarga si mati akan membawa barang tersebut ke tanah perkuburan. Semasa pemberian barang yang tertinggal, mereka harus mematuhi pantang larang, yaitu setibanya keluarga si mati di kawasan tanah perkuburan itu, mereka hendaklah menyiram air di kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk meminta keizinan daripada si mati. Oke, sekiranya tiada sebarang petanda, pihak keluarga si mati harus beredar dengan segera karena dipercayai terdapat roh jahat sedang berada di situ. Oke, sekiranya upacara pemulangan barang si mati tidak dapat dilaksanakan, barang tersebut dikumpul di depan pintu dan seekor anjing akan dibawa dan disuruh melangkah barang-barang tersebut sebagai menandakan roh si mati telah melepas nyawa. Saya akan membentangkan adat selepas kematian masyarakat Murut, yaitu terdapat beberapa adat yang akan dijalankan seperti perkabungan selama 30 hari, upacara buka pantang, dan upacara buang tulang. Perkabungan selama 30 hari
terdapat beberapa pantang larang yang harus diikuti, yaitu sepanjang tempo perkabungan, ahli keluarga terdekat si mati tidak boleh keluar rumah maupun bergaul bebas dengan orang luar. Ahli keluarga si mati dilarang mengadakan pesta atau keramaian dan dilarang menyanyi. Dari segi pemakaian, ahli keluarga terdekat si mati tidak boleh memakai pakaian seperti barang kemas, dan balu atau duda si mati dikehendaki untuk memakai pakaian berwarna putih serta bercukur rambut. Dalam soal makanan, semasa tempo berkabung, masyarakat Murut tidak dibenarkan memakan daging, terutamanya daging payau, yaitu rusa, dan terdapat juga pantang larang seperti tidak boleh melihat cermin. Seterusnya, upacara buka pantang. Upacara buka pantang ini dilakukan selepas tamat tempo perkabungan selama 30 hari, yaitu semasa upacara ini dijalankan, semua sanak saudara akan hadir membawa barang keperluan seperti daging kerbau yang telah diburu. Upacara buka pantang ini akan dimulakan dengan pemandian, yaitu balu atau duda akan dimandikan oleh seorang tua, dan seterusnya balu atau duda kepada si mati akan dipakaikan pakaian serba baru, manakala pakaian yang digunakan semasa berkabung akan dihanyutkan ke dalam sungai. Seterusnya, pesta akan dijalankan selama 7 hari, dan menurut kepercayaan masyarakat Murut, malam ke-7 merupakan hari terakhir si mati mengunjungi rumah. Seterusnya, upacara buang tulang. Upacara buang tulang ini akan dilakukan selepas 3 bulan, dan upacara ini akan dijalankan jika mendapat persetujuan daripada keluarga si mati. Upacara buang tulang ini akan dijalankan di tanah perkuburan dan dimulakan dengan mengeluarkan dan mengumpul tulang si mati. Seterusnya, tulang-tulang si mati yang telah dikeluarkan akan dikumpul dan dibungkus menggunakan kain berwarna kuning dan akan dikubur bersama keranda secara kekal. Sekiranya si mati bukan berasal dari kampung itu, tulang-tulang akan dikumpul dan dibalut menggunakan kain kuning, dan tulang-tulang tersebut akan dimasukkan ke dalam tajau agar keluarga si mati boleh melawat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, saya Mariana. Saya akan membentangkan tajuk yang seterusnya, yaitu faktor perkembangan adat kelahiran dan kematian masyarakat di Sabah. Faktor yang pertama adalah faktor kemasukan agama. Oke, faktor kemasukan ini menyebabkan perubahan adat, kematian dan kelahiran masyarakat di Sabah karena jika seseorang individu mau masuk agama, maka kebanyakan adat kepercayaan yang berasal dari nenek moyang akan bercanggah dengan agama yang mereka anuti, menyebabkan sedikit-sedikit ia akan berubah, mengalami perubahan. Oke. Faktor kedua itu faktor peredaran zaman. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi kini itu lebih dikenal sebagai generasi Y, lebih terdedah dengan budaya modern, lalu mula menganggap bahwa adat kepercayaan itu tidak wajar lagi dipertahankan pada masa kini. Contohnya adat kepercayaan pada masa lalu, adat kematian ialah meletakkan beg tangan yang kerap digunakan oleh si mati diletakkan di atas badan pada bahagian dada apabila si mati telah meninggal dunia. Di dalam beg tangan tersebut juga diletakkan dompet, duit, barang kemas, dan beberapa barang keperluan harian lain, contohnya kirai, tembakau. Menurut adat kematian yang saya telah nyatakan tadi, wajarlah faktor perubahan zaman semakin kurang yang diamalkan oleh masyarakat Murut di Sabah pada masa kini. Oke, kesimpulannya, golongan muda masyarakat Murut pada masa kini merupakan aset yang terpenting kepada masyarakat Murut di Sabah dalam memastikan kepercayaan adat Murut terpelihara ataupun tidak. Perubahan agama adalah salah satu daripada sejarah Murut yang penting untuk ditunjukkan. Selain itu, dapat disimpulkan hasil daripada kajian kumpulan yang kami perolehi,
Sehingga sekarang masih ada lagi adat kepercayaan kelahiran dan kematian yang masih diamalkan oleh segelintir masyarakat Murut di Sabah. Oleh itu, hasil kajian yang kami lakukan ini dapat memberi pengetahuan kepada kita bahwa adat kepercayaan amat penting pada masa dahulu, menyebabkan pada masa kini masih lagi terdapat segelintir masyarakat Murut di Sabah yang masih mengamalkan adat tersebut. Oke, sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami.